Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat bertemu malam ni di Dewan Baitul Salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita daripada musibah yang sedang melanda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan yang terbaik setelah daripada apa yang kita lalui. Dan kita ingatkan supaya masing-masing mematuhi SOP yang ditetapkan, sebagaimana yang kita tahulah, itu duduk jarak-jarak, kemudian senantiasa memakai mask kalau sekiranya berada dengan orang lain, senantiasa rajin basuh tangan dengan sabun. Dan ini juga merupakan pesanan Nabi SAW dalam satu hadis, man bata, siapa yang tidur, walam yaghsil yadahu min ghamarin, siapa yang tidur malam dan tidak membasuh tangannya, min ghamarin, ghamar adalah kesan makanan. Ghamar adalah kalau kita kata minyak ataupun lemak-lemak yang kalau kita makan kari ke ataupun makanan-makanan yang berminyak, maka dia dipanggil ghamarun. Man bata laila, siapa yang tidur waktu malam, walam yaghsil yadah, dan dia tidak membasuh tangannya daripada kesan makanan, fa in asabahu syai', kalau sekiranya terkena sesuatu dengan perbuatan dia tidak membasuh tangannya itu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia menyesal dan jangan dia menyalahkan melainkan menyalahkan diri sendiri. Hadis dengan sanad yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Ibn Hibban dan sebagainya. So daripada hadis ni, walaupun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak adalah seumpama kita pada hari ini dengan virusnya, dengan bakterianya, dan tak adalah maksudnya Nabi sebut tentang virus dan sebagainya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk daripada wahyu ataupun apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, maka Nabi sesuailah dengan keadaan pada ketika itu. Maka Nabi SAW mengingatkan kita supaya pada ketika itu makan basuh tangan bagi hilang bau daripada makanan. Kerana kalau sekiranya masih ada kesan minyak, kesan makanan yang melekat pada tangan, dan dia tidur pada malam harinya, kata para ulama seperti An-Nawawi dan juga ulama-ulama lain, Al-Hafiz Ibn Hajar, maka mereka menyatakan bahawasanya kalau sekiranya dia tidur tak basuh tangan, itu akan mengundang hawam, dia akan mengundang serangga
dia akan mengundang haiwan-haiwan yang mungkin berbisa datang padanya kerana bau makanan yang melekat pada tangannya itu, dan dia sengat ke ataupun daripada perbuatan dia tak membasuh tangan tu, terkenalah sengatan ataupun penyakit yang disebabkan perbuatan dia tidak membasuh tangan dengan betul dan menghilangkan bau yang makanan yang ada pada tangannya. Maka Nabi kata, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan dia menyalahkan orang lain, salah diri sendiri. So daripada hadis ini adalah menjadi juga panduan kepada kita, walaupun pada ketika ini dah tentulah makanan samalah. Kalau kita makan pun sama sebagaimana apa yang Nabi sebut. So kalau kita makan dan malam hari kita tak basuh tangan betul-betul, tak sabun, tak menghilangkan bau dan sebagainya, atau pada zaman moden sekarang ini, maka penyakit yang pelbagai pada zaman moden pada ketika ini, perubatan yang juga dah moden, dan juga telah pun kita juga diberi ilmu juga oleh Allah Azza wa Jalla, oleh para virologis ataupun para doktor dan sebagainya, sehingga pada kita pada zaman ini Allah memberi kita ilmu macam-macam dari sudut sains dan teknologi, dan kita boleh mengesan virus, dan kita boleh mengesan bakteria, dan kita boleh mengetahui penyakit-penyakit disebabkan virus dan bakteria dan sebagainya, beza antara virus dan bakteria, dan juga ubat-ubatan yang ada pada ketika ini yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dah tentu hadis ini menjadi panduan kepada kita semua, sebagaimana yang Nabi suruh kita basuh tangan supaya mengelakkan daripada kemudaratan yang boleh menyebabkan kemudaratan itu terkena pada diri kita sendiri. Maka begitu juga kita juga pada zaman ini perlu mengambil hadis ini sebagai panduan dan banyakkan membasuh tangan dan juga sabun dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan ketika mana kita makan dan juga menghilangkan kesan kotoran pada tangan kita, maka itu juga adalah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan demikian mudah-mudahan kita diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita dapat menghindarkan diri kita dari penyakit yang pelbagai. Yang penting banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, banyak doa supaya Allah Ta'ala melepaskan kita daripada kesulitan yang kita hadapi pada waktu sekarang ni. Kita masuk dalam sambungan kepada kitab kita ataupun kitab yang ringkasan Mukhtarat min Iqtida'i Siratil Mustaqim. Mukhtarat itu kitab yang ringkas yang menghimpunkan isi penting daripada perbahasan kitab Iqtida' Siratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan kitab ini macam kita sebut adalah suatu yang penting dan juga ditulis oleh ulama yang hidup pada tahun 800 Hijrah, 700 dan 800 Hijrah, dan juga tidak jauh lah dengan kita. Dan apa yang dibentangkan ataupun disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah juga adalah panduan kepada kita hidup dalam musim atau zaman moden sekarang ini, yang juga sudah tentu dia punya apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dah tentu pada zaman kita benda ni berlaku, dan ianya makin menjadi-jadilah. Dan penting apabila dia tulis kitab ini dan menjadi panduan kepada kita supaya kita ini ada jati diri sebagai seorang Muslim dalam mengikuti syariat Allah dan juga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beragama pada waktu ini, supaya kita ini dapat bezakan diri kita ini dengan orang-orang kafir dan jangan menyerupai orang-orang kafir. Dan itu merupakan maksad tujuan syariat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah di kalangan kaum tersebut. Kita masuk dalam bab yang ke-12, meniru golongan kafir dapat mengakibatkan kekafiran atau dosa. Meniru golongan kafir boleh mengakibatkan kekafiran dan juga dosa. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, telah jelas bahawa dalam syariat Islam yang lurus dan ketetapan Allah yang disampaikan kepada Rasulnya, ada kewajipan menyelisihi golongan kafir dalam semua perkara.
Kata Ibn Taymiyah, telah jelas kepada kita bahawa dalam syariat agama kita ni, agama Islam, telah ada ketetapan daripada Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adanya kewajipan untuk kita ni tak sama dengan orang kafir. Ada kewajipan untuk kita ni menyelisihi dengan golongan kafir dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Bermula dengan akidahnya, sehinggalah dalam berpakaian, dalam cara hidup, maka semua itu datangnya panduan daripada Nabi SAW. Hal ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya keburukan dan untuk menjauhkan diri daripada perbuatan yang menyesatkan. Kenapa perlu menyelisih orang kafir? Kata Ibn Taymiyah, kerana bertujuan mencegah daripada berkembangnya keburukan. Kenapa? Kalau kita ikut orang kafir, itu adalah salah satu jalan berkembangnya keburukan. Apa maksud buruk kat sini? Buruk kat sini yang menyalahi Al-Quran dengan Sunnah. Buruklah. Semua perkara yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah dan kehendak Allah dan Rasul, maka dia itu buruk, qabihah. Dan untuk menjauhkan diri kita ni daripada perbuatan yang menyesatkan. Sebab kalau kita meniru-niru orang kafir dan kita ini tidak ada beza dengan orang kafir, maka kita ini boleh jadi sesat dengan perbuatan kita sendiri meniru gaya mereka. Sekiranya sikap mereka kita anggap tidak menjerumuskan kepada keburukan, maka berdasarkan prinsip syariat kita, berkewajipan meninggalkan hal-hal yang dapat menghantarkan kepada perbuatan terlarang. Maksudnya, kita mesti meninggalkan sesuatu perbuatan ataupun sesuatu perkara yang boleh membawa kita kepada benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan juga dilarang oleh Nabi. Kita telah menyaksikan berbagai kemungkaran. Kemudian bahkan terkadang menyebabkan seseorang keluar daripada Islam sebagai akibat dari perbuatan meniru golongan kafir. Dia tiru, akhirnya murtad. Akhirnya terkeluar daripada agama Islam. Dan kata dia, rahsia dari semua ini adalah kerana meniru golongan kafir. Maksudnya, penyebab kepada benda ni berlaku semua sebab tiru orang kafir. Dapat mengakibatkan kekafiran atau setidaknya merupakan perbuatan maksiat atau mungkin kedua-duanya sekali. Hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada kekafiran tentu merupakan hal yang diharamkan. Maksudnya benda yang boleh bawa kepada pengkafiran ataupun kekafiran dah tentulah Islam larang. Tegasnya, meniru golongan kafir adalah haram kerana adanya prinsip syariat bahawa apapun yang menjadi penyebab kekafiran adalah haram dibuat. Semua yang menjadi penyebab kekafiran haram dilakukan. Sekalipun nampaknya ringan. Sekalipun nampaknya ringan. Maksudnya, jangan tiru walau bendanya ringan. Jangan tiru orang kafir walau bendanya ringan, kerana daripada yang ringan itu akhirnya membawa kepada yang berat. Daripada yang ringan meniru, terus meniru perkara akidah. Terus meniru perkara-perkara yang menjerumuskan kita ke dalam ataupun ke lembah kekafiran ataupun kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dasar pemikirannya adalah suatu perbuatan yang menjadi syarat untuk melakukan perbuatan wajib, maka syariat menetapkan bahawa perbuatan tersebut juga wajib. Kita ada kaedah ma la yatimmu bihi ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apa benda yang tidak boleh disempurnakan suatu kewajipan melainkan dengan perkara itu, maka perkara itu juga wajib hukumnya. Apa benda yang menghalang daripada melaksanakan perkara wajib, maksudnya ma la yatimmu bihi ma la yatimmu, apa yang tidak boleh menyempurnakan ataupun dengan sesuatu perkara ni kalau tak buat dia tak boleh menyempurnakan yang wajib, maka perkara itu hukumnya wajib. Maka sebaliknya, perkara yang boleh membawa perkara haram, perkara yang boleh membawa kepada haram,
maka perkara yang akan menjerumuskan itu, walaupun bendanya kecil, maka hukumnya juga adalah haram. Dengan meniru-niru orang kafir boleh membawa kepada murtad. Dengan meniru orang-orang kafir boleh membawa kecintaan kepada orang kafir, maka perkara itu juga adalah haram hukumnya untuk dilakukan oleh seorang Muslim. So itu kaedah yang sangat berguna lah untuk kita amalkan dan juga untuk kita memahaminya. Mana kata ni? Dia hilang. Ya. Syariat merupakan santapan rohani dan dapat memperkuatkan rohani. Hal ini sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud yang beliau sandarkan kepada Nabi, setiap pengundang tamu akan merasa senang jika jamuannya itu dinikmati dan sesungguhnya jamuan Allah adalah Al-Quran. Kata dia, syariat merupakan santapan rohani. Kita ni dalam beragama Islam ni, kita dah ada Al-Quran dengan Sunnah. Maka Al-Quran dengan Sunnah itu adalah makanan rohani tu. Al-Quran dengan Sunnah adalah makanan rohani. Maksudnya apa? Seorang Muslim tak sepatutnya pergi meniru orang kafir ataupun meniru perbuatan orang kafir dalam cara hidup, sedangkan makanan kita telah pun disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanan kita secara rohaninya Al-Quran dengan Sunnah. Kalau orang Islam sendiri tak mau ikut kepada Al-Quran dengan Sunnah dan dia meniru-niru cara orang kafir, maka dah tentu perkara itu teruk lah. Dan perkara itu membawa kepada kekufuran. Kerana dia jauh daripada petunjuk yang sebenar. Dia pergi kepada petunjuk yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam Islam, Al-Quran itu adalah makanan rohani. Dan juga sunnah Rasulullah itu menunjukkan kita jalan bagaimana cara kita beribadat dan bagaimana cara kita hidup dengan cara Islam. Dalam urusan jasmani, seseorang akan makan sesuatu yang diinginkannya di kala lapar, katanya. Ia tidak mahu makan yang lain kerana tidak suka atau barangkali makanan itu berbahaya bagi dirinya atau tidak bermanfaat bagi dirinya atau makanan yang dimakannya itu tidak lagi menguatkan badannya. Seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginannya biasanya kurang bersemangat dan kurang bermanfaat. Dia nak kaitkan kalau urusan luaran, jasmani pun, kita ni cerdik. Benda yang nampak boleh merosakkan badan kita, kadang-kadang tak mau pula. Tahu pula bab tu. Benda-benda makanan yang tak berapa nak elok ataupun dah basi. Ada siapa nak makan makanan basi? Kita pun tahu tak mau. Tapi kenapa dalam bab agama, kita duk pergi cari makanan yang dah rosak, makanan yang basi, atau makanan yang memang tidak memberi kekuatan kepada rohani dah. Seperti duk ikut-ikut cara orang kafir lah. Duk ikut-ikut cara orang kafir. Dia bukan nak mengaji Al-Quran, dia bukan nak mengaji sunnah Nabi, dia bukan nak mengaji apa yang Nabi buat dalam perkara ini, apa yang Nabi buat dalam perkara ini, apa yang Nabi buat dalam perkara ini. Tapi dia duk suka sangat duk pergi ikut orang kafir, cara orang kafir, cara hidup orang kafir, sehingga Al-Quran dengan sunnah tu langsung tak tahu pun. Dia pun tak tahu apa panduan Nabawi di dalam kehidupan harian. Maka ini akan merosakkan dia lagi. Hal ini berbeza bila yang ia lakukan menarik perhatian dan sesuai keinginannya. Maka dia akan bersemangat melakukannya kerana keinginannya tersalurkan, mendapat banyak keuntungan dan dapat menyempurnakan keislamannya. Maksudnya, kalau orang tahu bahawasanya Al-Quran dengan sunnah itu benda yang boleh menyebabkan kehidupannya bagus, maka dia akan carilah benda tu. Orang duk sakit itu, sakit ini dan sebagainya. Apa saja orang duk jual suplemen ke apa, beli belaka. Dia beli belaka. Sebab apa? Sebab nak kebaikan untuk dirilah. Nak kebaikan untuk diri. Tapi dalam dia beragama, maka yang sepatutnya suplemen yang dia makan atau makanan asasi yang dia makan, dia tak mau. Tapi dia duk tiru-tiru cara orang lain, dia tiru-tiru makanan orang lain. Maka ini adalah masalah yang yang melanda orang Islam zaman sekarang. Ataupun zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah lagi lah. Dia dah duk ikut-ikut orang kafir. Dan dibawa contoh, orang yang suka mendengar nyanyian hanya sebagai hiburan, biasanya kurang berminat untuk dengar Al-Quran.
Orang yang biasa dah dengar muzik untuk hiburan, dah tentu Al-Quran itu, Allah boringnya. Sebab muzik dah biasa dengan hidupnya. So bila dia muzik, seronok, tenang, apa-apa masalah je muzik. Apa-apa masalah je muzik. Ada tension ke apa ke pasang lagu. Nak tidur, payah benar nak tidur, buka lagu. Tapi kalau buka Al-Quran, haram. Al-Quran, Allah, ya Allah, bila nak habis, bila nak habis, lah benda lah Al-Quran, gitulah kan. Al-Quran tu tak seronok nak dia dengarnya. Al-Quran tu bukan hiburan, tapi mesti muzik dan muzik dan muzik. Yang patutnya dengar Al-Quran. Tapi, yelah nak buat macam mana? Dan memang hidupnya begitu. Dengan orang yang mungkin Al-Quran itu adalah sebagai suatu hiburannya, maka berbeza. So, itu contoh yang dia bawa lah. Kemudian, begitu pula orang yang suka mendatangi tempat-tempat keramat atau semacamnya. Pada orang semacam ini tidak lagi ada kecintaan dan kerinduan untuk beribadat haji. Kerana dalam hatinya tak lagi ada kecintaan kepada sunnah. Begitu pula orang-orang yang sudah gemar kepada kata-kata hikmat dan sastra pujangga Parsi ataupun Rom. Hatinya tidak lagi mencintai kalimat hikmah dan sastra Islam. Orang-orang yang cinta dengan kisah-kisah dan sejarah para raja tentu hatinya tidak lagi tertarik dengan kisah-kisah sejarah para nabi. Dan contoh-contoh semacam ini banyak lagi lah. Maksud ini contoh-contoh. Iaitu seorang Islam tapi menjadikan suatu benda yang tak sepatutnya, panduan dalam hidupnya sebagai panduan. Maka orang-orang yang mungkin dah tak biasa dengar Quran dengan sunnah, maka kalau dia dengar ceramah memang tidak lah. Dia dengar ceramah ke apa memang boring lah. Tapi kalau dia dengar ceramah motivasi tu begitu bersemangat sekali. Dia dengar motivasi tu, motivasi ni ataupun daripada dengar ceramah agama, baik aku dengar ceramah MLM. Itu lebih memberi ketenangan jiwa kat dia kan. So semuanya dia jadi terbalik. Orang-orang yang suka tempat keramat tadi tu, suka tempat keramat. Apa tempat keramat? Banyaklah contohnya kan. Kubur. Dan suka sangat pergi kubur. Beribadat dekat kubur. Doa dekat kubur. Buat ritual dekat kubur. Agak-agak suka nak pergi masjid. Masjid tu sekadar pergi masjid lah. Tapi tak, kalau hari ni satu hari tak pergi kubur, rasa ya Allah kosongnya. Rasa kosong. Tak bawa kubur tu kubur wali lah kan. So dah biasa beribadat kat kubur wali. Maka sehingga kelazatan beribadat di masjid tak ada. Terlampau sangat nak pergi tempat-tempat keramat untuk mengambil berkat dan sebagainya. Maka tempat-tempat yang sepatutnya disuruh oleh Allah dan Rasul, maka dia tak nak pergi. Dah selalu sangat berqasidah. Dah selalu berqasidah tak? Berqasidah memuji Nabi, muji Nabi, muji Nabi, muji Nabi, muji Nabi. Dia rasa itulah mendekatkan dia kepada Nabi lah konon-kononnya. So, kalau dia datang majlis baca hadis, haram nak duduk lah. Sebab, hadis saja baca hadis, baik aku dengar qasidah. Qasidah pun puji Nabi juga. Tapi puji Nabi yang, seronok lah sikit. Ada muzik, boleh menari. Tapi kalau dengar hadis, nak lari macam mana? Ni ahli bidah ni. So, ini semua adalah contoh-contoh orang-orang yang dah terikut-ikut orang kafir. Dan kita dah sebut dah dalam bab-bab yang sebelum, dalam agama Islam ni tak ada ibadat dengan menyanyi. Tak ada ibadat dengan muzik. Maka bila kita baca Quran, bila zikir, itu tak datang ketenangan jiwa dan dia tak seronok dengan zikir Nabi. Kalau dah selalu sangat pergi zikir Tuan Syekh, kalau zikir Tuan Syekh atau zikir-zikir yang direka-reka, zikir-zikir berita mana-mana diambilnya, itu lebih menusuk kalbu. Menusuk anjing dia. Menusuk kalbu. Menusuk jiwa dia tu. Kalbun tu anjing. Dia lebih apa orang kata, lebih masuk dalam jiwa dan lebih khusyuk daripada Al-Quran. Dan lebih khusyuk daripada zikir yang Nabi ajar. Sehingga zikir Nabi tu dia rasa macam biasa-biasa aja, biasa-biasa. Zikir Nabi biasa je. Tak ada zikir yang sikit ke? Aku imam. Asyik baca yang zikir-zikir tu je. Zikir-zikir tu semua baca tu. Aku imam mestilah ada
ada sikit lain daripada orang lain. Kalau tak ada tu memang tak jalan lah. Memang rasa macam alah kelek macam imam kampung biasa je lah kan, zikir Nabi. Daripada selawat macam-macam lah, selawat punya berlambak, selawat ahad Nabi ajar kan kan selawat Ibrahimiyah pun dia tak nak amal lah. Daripada istighfar menyanyi dengan lagu tu lagi best daripada sayyidul istighfar. Maka ini problem yang berlaku kepada umat zaman sekarang, hasil daripada meniru-niru ahli bid'ah dan meniru-niru orang kafir pada asalnya. Kerana Kristian yang begitu, Kristian yang macam tu. Di awal dulu kita sebut tentang ulama-ulama yang kata Sufyan Ibn Uyainah, aku bimbang dalam umatku ini para ulama'nya itu seperti Yahudi dan orang awamnya macam Kristian. Kan kita dah sebut di awal, tajuk awal dulu. Ibn Uyainah kata dua golongan ni, Yahudi dan Kristian kan. Man tashabbaha biqaumin, semua tentang tasyabuh ni Nabi fokus kepada Yahudi dan Kristian. Yahudi dan Kristian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kristian yang dimurkai, Yahudi yang dimurkai Allah, Kristian yang sesat tu. Apa ciri-ciri Yahudi yang dimurkai tu? Tahu kebenaran tapi tak mau ikut. Dan apa ciri-ciri kesesatan yang ada pada Nasrani? Tak ada ilmu tapi beramal. Tak ada ilmu tapi beramal. Apa Sufyan Ibn Uyainah kata? Aku bimbang ulama'nya jadi macam Yahudi. Sebab ulama' tahu kebenaran tapi tak mau tegur. Ulama' tahu kebenaran tapi tak nak buat. Ulama' tahu kebenaran tapi tak mau ingkar dengan macam-macam keuzuran. Uzur sebab tak berani, uzur sebab saat lagi duit tak dapat, saat lagi mungkin kena buang kerja, saat lagi tauliah kena tarik, saat lagi macam-macam. Maka baik aku senyap, tak payah cakap kebenaran. Yahudi lah tu. Dan umat yang orang awam macam Kristian beramal tanpa ilmu. So ini masalah. Sebab kita duk meniru-niru orang kafir, maka ahli bid'ah tu mana dapat bid'ah kalau tak daripada kafir? Maka itu yang disebut di sini dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibtada'a qaumun bid'atan illa naza'allahu anhum minas sunnati mislaha. Siapa bila suatu kaum man ibtada'a ataupun mabtada'a qaumun, tak ada suatu kaum yang buat bid'ah dalam agama. Mabtada'a qaumun bid'atan, tak ada satu kaum yang buat satu bid'ah, illa naza'allahu, malaikat Allah akan tarik daripada jiwanya sunnah. Allah akan tarik daripadanya minas sunnah mithlaha. Buat satu bid'ah, satu sunnah mati. Tambah lagi bid'ah baru, sunnah lagi mati lagi. Tambah lagi bid'ah baru, sunnah lagi mati lagi. Satu bid'ah hidup, satu sunnah mati. Itu yang terjadi pada umat Islam pada waktu sekarang. Daripada yang sunnahnya dengar kematian, Allahumma gfir lahu warhamhu, tapi telah ditukar kepada bid'ah Al-Fatihah. Siapa buat bid'ah baru, mati sunnah. Siapa buat bid'ah baru, mati sunnah. Siapa tambah lagi bid'ah, lagi satu sunnah mati. Tambah lagi bid'ah baru, satu lagi sunnah mati. Yang sepatutnya bid'ah jangan buat, baru sunnah hidup. Baru sunnah hidup. Sebab tu al-haq dengan batil tak boleh bersatu. Mana boleh sunnah campur bid'ah? Sunnah pun aku buat, bid'ah pun aku buat. Apa salahnya? Tak boleh. Kerana ada bid'ah, sunnah tak boleh hidup. Dia tak boleh nak hidup. Sebab kebenaran tak boleh nak hidup dalam kesesatan. Maka ini yang disebut mabtada'a qaumun. Tak ada kaum yang buat satu bid'ah, melainkan Allah akan tarik. Allah akan tarik daripadanya sunnah seumpama itu. Seumpama dia tanam bid'ah dia, seumpama itu sunnah ditarik. Depan mata dah banyak berlaku dah lah. Depan mata. So macam kita sebut tadi lah. Daripada ibadat yang sepatutnya Nabi ajar, tapi dibuat bid'ah baru, maka sunnah dah tak dibuat dah. Daripada Nabi kata
salawat yang terbaik adalah Ibrahimiyah. Dia pergi buat salawat yang pelbagai lagi, buku 72 salawat. Bayangkan. 30? Ada 70 lebih dah. Tak tahulah kau ada orang buat reka lagi 100 lebih selawat. Kan? 100 bid'ah dia buat dalam selawat. Habis semua yang sunah-sunah mati belaga. Maka dia tak tahulah selawat. Maka dia dalam kehidupannya, selawat Ibrahimiyah tu dia tak buat, dan dia rasa selawat Ibrahimiyah tu tak ada Kenapa tak ada Dan selalu orang buat. Alah, takkanlah selawat Ibrahimiyah je. Tak ada ke selawat yang orang tak pernah dengar? Ya, selawat orang tak pernah dengar yang dia nak buat. Ni gila kan? Ada problem jiwa, kejiwaan. Istighfar yang macam-macam. Buka Majmuk Syarif. Buka Majmuk Syarif, istighfarlah. Ini adalah raja segala istighfar. Gonggang punya banyak lah. Bang. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Datang daripada mulut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang daripada Nabi yang mengajarkan umatnya cara istighfar kepada Allah. Tiba-tiba dia rasa istighfar ni biasa saja. Kalaulah kita menganggap apa yang diajar oleh Nabi itu biasa-biasa saja, aku tak tahulah apa nak jadi dengan umat. Apa nak jadi? Sebab yang Nabi ajar tu dah tak ada rasa ianya besar. Sebab kita sebut banyak kali dah. Di hadapan Allah Azza wa Jalla, waktu zaman dunia ni bolehlah kita jawab apa salahnya. Dunia boleh jawab gitulah. Ustaz pun tegur ini tidak sunnah, ini tidak datang dengan hadis Nabi. Adalah lebih bagus engkau beramal dengan sekian dan sekian. Ini yang sunnah Nabinya. Dia kata, yalah kita tahulah itu sunnah, tapi apa salahnya kalau kita beramal dengan zikir guru kita? Apa salahnya? Kalau betul dapat pahala, alhamdulillah. Kalau tak betul ataupun kalau salah, tak adalah apa-apa. Kau ingat senang nak jawab itu? Depan kita senanglah jawab. Di hadapan Allah boleh jawab macam tu. Dalam kubur Allah tanya, Man Rabbuk? Man Rabbuk? Kalau yang betul-betul beriman, Allahu Rabbi. Ditanya lagi, Man Nabiyuk? Siapa nabimu? Yang betul-betul ikut Nabi jawab, Muhammad Nabi. Apa agamamu? Islam agamaku. Hadis tu kata apa? Dan yang sebaliknya, Man Rabbuk? Aku tak tahu. La adri. Arab kata ha lah. Kalau kita kan kita tanya lah. Suruh jawab macam tu lah. La adri ya Rab, aku tak tahu wahai Tuhan. Man nabiyuk? Siapa nabimu? La adri, aku tak tahu. Apa agamamu? Tak tahu, la adri. Aku dengar fulan bin fulan cakap, aku ikut sajalah. Aku dengar fulan bin fulan buat, aku ikut saja. Itu jawapan dalam kubur orang mujrim. Orang yang menyelisihi Nabi ni dalam kubur, itu jawapan dia. La adri, aku tak tahu. Aku dengar kawan tu cakap, aku ikut je lah. Itu jawapan dia. Tak sama macam orang hidup atas muka bumi ni. Tak sama. Iyalah yang sebut tu Tuan Syekh, kita ikut je lah. Yang sebut tu ustaz. Yang sebut tu ustaz. Takkan ustaz salah kan? Atau ada dalil ke? Tak payah tanya dia ulama. Dia ulama. Kalau begitulah kau nak jawab atas muka bumi ni, gitulah kau akan jawab dalam kubur. Dan begitu di hadapan Allah Azza wa Jalla bangkit pada hari akhirat, boleh jawab? Boleh jawab. Wah Tuhan, dulu aku buat ni, kalau betul dapatlah pahala, rasa kalau tak betul tak adalah apa kan. Berani buat orang tu. Memang tak terjawab lah, tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Mana boleh kata apa salahnya benda baik?
Depan Ustaz KA boleh lah. Apa salahnya? Benda baik. Benda baik. Benda baik. Depan Allah tak boleh jawab gitu. Mau dalam humban lah ke terus. Kan? Maka al-amru laysa hayyin. Benda ni bukan ringan. Benda ni berat. Sebab tu kena betul-betul apa yang Nabi ajar saja buat. Jangan ikut orang kafir. Maka kalau ikut orang kafir ni amalan-amalan duduk bertafakur satu minit mengingati orang mati ni siapa buat? Kristian. Maka kita pun begitulah. Marilah kita sama-sama bertafakur. Dia islamisasikan dia. Yang Islamnya kita Fatihah. Al-Fatihah. Kan? Dia pun baca Al-Fatihah. Tak betul tu. Kan? Tak betul caranya, tak betul. Tapi kita nak buat juga. Ikutlah orang kafir buat. Kita pun nak pakai jubah, dah pakai serban, tiba-tiba mainlah kita sama-sama mengingati orang kematian COVID yang dah menyampai milion-milion ni. Mainlah kita perang lilin sama-sama. Perang lilin. Perang lilin je, bukan buat apa pun, perang lilin je. I tak ada keyakinan apa pun. Tak ada keyakinan apa pun. Perang lilin aja, apa salah? Tengok. Habis happy birthday to you. Boleh pula lilin. Boleh bukan tak boleh. Ada hambuan macam mana? Duk pegang lilin. Walaupun tak diiktikad. Kita baru lepas bab larangan daripada menyembelih nazar. Atau larangan daripada menyembelih tempat yang pernah dijadikan sembelihan untuk berhala. Seorang sahabat bernazar kan nak sembelih. Nabi tanya dulu, adakah tempat itu pernah dijadikan sembelihan untuk berhala? La, tak wahai Rasul. Adakah tempat itu pernah dijadikan perayaan ataupun dirayakan perayaan orang kafir? Tak. Okey, sila buat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau tempat itu dulu pernah dibuat tempat sembelihan untuk berhala, tak boleh sembelih korban kat situ. Kita sembelih korban bukan kerana berhala. Dah tentu kerana Allah. Kita guna tempat aja. Tak boleh. Tak boleh. Dah tentu sahabat pada ketika itu yang nak sembelih nazar tu bukan kerana Allah. Kerana Allah lah. Tapi Nabi tanya, adakah tempat itu pernah dijadikan sembelihan untuk berhala? Bukan benda ada niat tak ada niat. Jangan meniru. Itu tajuk dia. Jangan meniru. Jangan menggunakan tempat yang ini pernah dibuat sembelihan untuk kubur. Maka dia pun sembelih dia punya ayam. Sebab nak buat kenduri. Tak boleh lah. So benda. Kenapa Nabi nak macam ni? Supaya orang Islam ada jati diri. Supaya orang Islam tak ada kena mengena langsung dengan tempat-tempat yang seumpama tu. Untuk apa? Yelah yang mungkin yang jawab tu tak reti apa. Sebab yang buat tu orang tok-tok dulu. Tok-tok guru dulu. Tok-tok guru silat dulu. Ada pun yang kemudian banyak yang diislamisasikan. Diislamisasikan. Maksudnya benda ni kita dalam silat kita ni duk mandi minyak lah ke benda ke. Dia tukar lah mandi air zam-zam contoh lah kan. Kan? Dia tukar je. Sebab tu dalam Islam bukan semua ada benda alternatif. Dalam Islam bukan semua ada alternatif. Ada benda yang memang tak ada alternatif. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada alternatif. Nak ganti dengan ni haram ni. Nak ganti dia. Tak semua ada. Tak semua ada alternatif. Tiba-tiba orang-orang kita ni, oleh kerana dah itu dibuat oleh orang-orang lama dan sebagainya, yang dulu ada ritual. Tapi bila konon-kononnya kefahaman Islam makin meningkat, tapi tak meningkat pun. Orang belajar silap bukan mengaji pun. Kan? Dia bukan mengaji pun. Maka dia tu, dia anggap dia ulama lah kot. Kalau dah ngaji dia tinggal. Baik silat sajalah tanpa ada apa-apa unsur tu. Buat kat rumah.
Okey, berikutnya. So itu contoh-contoh tadi, dan dibawa dalil tadi, mabtada'a qaumun bid'atan illa naza'allahu anhum minas sunnati mislaha. Dan hadis yang telah kita lalu dah, perayaan Nairuz dengan Mahrajan, dua perayaan tu Nabi tukar terus. Kenapa Nabi tukar terus? Tak boleh. Maka siapa yang hidup di biladil a'ajim, siapa yang duduk dalam negara ajam, negara kafir, dan menyambut Nairuzahum, dan menyambut Nairuz mereka dan Mahrajan mereka, maka mati dan dibangkitkan dengan pok-pok itulah. Maka kita ni, sebahagian orang, malah cakap sekali ada yang marah. Dan saya pun tak pastilah orang Cina ni. Orang Cina yang masuk Islam. Orang Cina yang masuk Islam kadang-kadang, bukanlah, depa ni kadang-kadang masih menyambut apa, dan seumpama tu lah, pesta tanglung lah, ke benda kan, pesta tanglung lah, macam-macam lah. Dia punya yang kita pun sebenarnya confused. Ini agama ke bangsa ni? Agama ke bangsa? Tanya Ustaz Cina ni, Ustaz Cina A kata itu agama. Tanya Ustaz Cina B, dia kata tu tak ada apa. Kita pun pening, hampa ni Cina pun tak tahu. Cina A dengan Cina B berikhtilaf. Ada berlaku perbezaan pandangan. Tak ada, ini pesta tanglung ni. Sedangkan kita dah lalu juga, jangan membesarkan hari-hari yang dibesarkan oleh orang kafir. Jangan membesarkan hari-hari yang dibesarkan oleh orang kafir. Maka kadang-kadang mereka ni kadang-kadang dah tak tahulah nak cakap apa. Dah dia rasa macam itu ada bakal sambut tahun baru Cina, sambut tahun baru Cina dan sebagainya. Tahun baru miladi pun kita tak sambut, kan? Tapi mereka ni sebagainya yang atas nama adat. Atas nama adat. So ini juga perlu hati-hati. Dan banyak juga yang berlaku dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ni sendiri pun tak ada ilmu juga untuk menentukan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Syariat Islam sangat keras menentang orang-orang yang menciptakan bid'ah dan mengingatkan mereka, sebab apabila seorang telah terbiasa dengan perbuatan bid'ah, maka ia akan menganggap bid'ah tersebut perbuatan ringan. Kalau dah biasa bid'ah, dia anggap ringan lah. Bahkan perbuatan-perbuatan bid'ah ini dapat menyebabkan hati agamanya rosak. Ia tidak lagi dapat merasakan manfaat syariat Islam kerana hatinya sudah tidak lagi lapang untuk menerimanya. Bid'ah. Bid'ah berat. Dia dengar hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dia dengar hadis tu macam mujrim, macam orang buat dosa, lalat hingga ke hidung, tepih macam tu je. Dia tak melihat hadis tu ancaman. Sedangkan Nabi guna iyyakum wa muhdatsatil umur, benda baru. Kerana benda baru tu bid'ah, dan bid'ah tu sesat. Datang riwayat sesat dalam neraka. Tapi dia tak anggap hadis tu berat. Bahkan dia dengar hadis tu, hadis ni sebenarnya kena tambah lagi, sebenarnya bukan bid'ah semua sesat. Tak rasa langsung. Paling kurang takut dulu hadis tu. Baru kita bahas ada bid'ah hasanah ke, ada bid'ah tak ada sayyi'ah ke. Ini tak takut. Hadis tu pun tak takut. Dengar neraka pun tak takut. Dia kata bid'ah lah, bid'ah. Sehingga bid'ah tak ada yang sesat. Sebab dia rasa bid'ah tu semua baik belaka lah. Sebab ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah.
Tapi hasanah tu yang dia nampak, sayyi'ah tu buta. Sayyi'ah tu dia tak nampak dah, sayyi'ah tu. Neraka dia tak nampak dah. Dia ingat semua syurga belaka, bid'ah tu syurga. Maka dia menganggap hadis tu tak ada apa. Tak boleh bid'ah. Sebab dah rasa ringan sangat buat bid'ah, suka benar dia bid'ah. Lazat bid'ah tu kan. Sehingga sunnah dah tak ada kesan. Sunnah tak ada kesan, sunnah tak syok lah. Seolah gitulah. Itu yang Imam Malik kata, manida, siapa yang mendakwa dalam Islam ada bid'ah, faqad za'ama, maka dia mendakwa Nabi khanar risalah. Dia mendakwa Nabi mengkhianati risalah. Siapa yang mendakwa dalam Islam ada bid'ah yang baik, maka dia seolah-olahnya mendakwa Nabi mengkhianati risalah Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Malik. Imam Malik kata, tapi tak, bid'ah apa salahnya? Apa salahnya? Apa salahnya? Benda baik. Semua baik belaka. Sudahnya bid'ah sayyi'ah langsung tak ada. Sudahnya bid'ah sayyi'ah langsung tak ada. Sebab tu boleh berpakat dengan orang kafir. Sebab tu boleh buat upacara bersama orang kafir. Sebab dah tak ada bid'ah lah agama. Semua boleh berlaku. Perbuatan meniru hal-hal yang zahir dapat menjadikan seorang kemudiannya meniru perbuatan tercela yang berkaitan akhlak, bahkan boleh sampai pada peringkat dengan akidah. So, perbuatan meniru yang zahir, dia tak berhenti takat tu aja. Dia tak berhenti takat tu. Dia akan membawa kepada yang batin juga akan ikut. Sebab daripada zahir, dia akan menyebabkan suka. Dia akan menyebabkan cinta. Sebab zahir. Bahkan sampai ke akidah. Dampak buruk yang timbul dari meniru golongan kafir terkadang tidak segera terlihat. Kesan daripada meniru yang zahir tu, yang anggap ringan tadi tu, dia bukan lala tu jadi gila. Dia bukan lala tu dia jadi sesat terus. Tak. Baru hari ni tiru cara pakaian orang kafir. Dia bukan besoknya terus kafir. Tak. Dia makan masa lah. Maka dia develop seronok. Maka dia pakaian terus daripada cara terus daripada sikap. Daripada sikap jangkit akhlak. Daripada akhlak jangkit kepada liberal, pemahaman yang lebih open. Daripada liberal jadi kafir. Sebab dia bukan hari ni kau tiru orang kafir, esok kafir terus. Tak. Hari ni kau pergi Amerika, lepas tu terus jadi macam orang kafir Amerika. Tak. Dia makan masa lah. Makan tahun-tahun. Makan bertahun. Dia pergi negara orang kafir. Bila dia pergi negara orang kafir, orang kata janganlah duduk sana negara orang kafir ni. Dah lah duduk sorang-sorang. Islam pun dah tak mandang kan. Maksudnya duduk dalam komuniti orang kafir. Alah tak apalah. I belajar je. I nak pergi belajar je. Dan nak pergi belajar. I ni sekolah agama okay. Pak Sanawi. Kan. InsyaAllah lah akidah kuat lah. Memanglah. Pergi sana duduk sebulan, 2 bulan, 3. Duduk setahun tak ada apa. Duduk setahun masih oh Allah Tuhanku. Duduk setahun masih sunnah. Makan tahun kedua, makan tahun ketiga, makan tahun keempat, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. Dia akan sikit-sikit lah. Sebab dah tak hidup dengan komuniti orang Islam. Masjid tak ada. Siapa nak mantau? Bila bulan Ramadan, lagilah tak ada jakim. Jawi tak ada. Nak posa ke tak nak posa ke? Siapa mau tengok? Daripada mula semayang, akhirnya dah tak semayang lah. Dan daripada tak semayang, berkawan pula tu pergi clubbing. Dah clubbing, apa lagi nak try lah. Try lah minum. Dan sebagai. Balik-balik, dah tak orang Islam lah. Balik-balik rambut perang. Kan? Itu yang berlaku kepada orang Islam. Sebab tu para ulama tak bagi duduk negara kafir. Kan?
Tapi kalau kita pergi negara kafir, duduk dalam komuniti Muslim, insya-Allah terjagalah. Sebab tu jangan duduk sorang-sorang, kena berjemaah. Sebab daripada meniru yang zahir, dari meniru zahir, dia akan sampai ke peringkat akhirnya yang batin juga akan ikut sekali. Perbuatan meniru yang zahir dapat menjadikan meniru perbuatan daripada akhlak kemudian akidah. Kemudian benda ini kesannya bukan segera nampak. Akan tetapi setelah nampak, bendanya susah nak hilang. Tapi bila dah melekat benda tu, nak hilangkan balik susah sekali lah. Meniru hal-hal yang zahir menumbuhkan kecintaan, rasa senang, seronok dan loyal, kata dia. Kecintaan yang tertanam dalam hati akan melahirkan sikap meniru perilaku lahiriah. Daripada tiru zahir, dia akan datang seronok tau. Bila dia datang seronok, dia datang suka. Bila datang suka, dan daripada suka itulah dia akan menyebabkan tiru yang lain. Sebab dia suka. Contoh, dua orang laki-laki yang berasal dari suatu negeri. Bila keduanya bertemu di negeri asing, maka kecintaan, kasih sayang dan perasaannya itu akan attach dan sangat kuat. Maksudnya apa? Kita duk jumpa kawan kita ni dekat Malaysia, tak adalah nak negur pun, tak tegur pun. Tapi bila kita jumpa orang Malaysia di luar negara, macam mana? Kan? Dari mana? Kedah. Oh, Kedah. I Perak. Dari mana? Malaysia? Oh, Malaysia. Ataupun, pernah nampak dia ni. Selalu kat Baitul Salam. Tak pernah tegur pun. Tapi tiba-tiba ditakdirkan Allah pergi melancong UK. So, dekat UK tu dia jumpa yang mamat yang dia selalu jumpa tu. Dia tak macam dia jumpa dekat Malaysia. Dia jumpa kat Malaysia, tak ada apa. Dia lalu sebelah-sebelah. Dia tak ada nak senyum pun. Tegur pun tak. Tapi dia jumpa kawan yang sama dekat luar negara. Dia lain tau. Dia jadi macam ada suatu benda yang akan melekat dia. Sebab apa benda tu? Sebab mereka share value yang sama. Iaitu Malaysia, Malaysia. Islam, Islam. Melayu, Melayu. Dia lagi rapat, dan dia jadi teman yang begitu rapat sekali duduk luar negara. Itu contohnya. Kita tengok orang kafir, tapi kita start meniru cara orang kafir. Maka bila kita start meniru cara orang kafir, dia akan ada situ, macam tadi lah. Dia ada benda yang akan attach dengan satu benda. Sama, kita sama. I Muslim, tapi I buat rambut I pang macam you lah. Dia rambut pang, dia kafir. Lantak pi lah dia kan. Orang Islam pun buat rambut macam tu. Maka dia pun tengok orang kafir, sama macam dia, sama. Balong ayam atas kepala, sama. Maka tak akan ada suatu benda yang menarik antara satu sama lain. Maka menyebabkan dia akan rasa loyal, akan menyebabkan dia rasa suka. Sebab sama, kita share. Alah, I Muslim, you bukan Muslim. Tak penting, yang penting rambut kita sama kan. Kan? Daripada situ, maka jadi kawan rapat. Daripada jadi kawan rapat, akhirnya apa yang kawan kafir ni buat, dia pun buatlah macam kawan kafir ni buat. Sebab tu, tak boleh meniru. Sebab tu Nabi awal-awal lagi, khalafal Yahud, bercanggahlah kamu dengan Yahudi. Jangan sama dengan Yahudi. Jangan sama. Appearance luaran pun Nabi tak mau sama. Sebab itulah pasalnya. Sebab tak nak ada benda yang akan menarik antara satu sama lain. Hal ini kerana kebersamaan ketika di negeri asal berbeza dengan kebersamaan di negeri asing. Bahkan dua orang yang bertemu dalam perjalanan atau di negeri asing hanya kerana keduanya ada persamaan sorban, pakaian, model rambut, kenderaan atau yang lainnya dapat menambah rasa kedekatan antara keduanya.
Dia tengok ahli bid'ah, pakaian ahli bid'ah dengan certain bentuk pakaiannya, dia pun tiru bentuk pakaian tu. Dia tak katalah dia join majlis tu, tapi bila dia pakai yang sama macam kawan tu, maka bermula dengan hanya sama pakaian, akhirnya akan masuk dalam majlis yang sama. Bila masuk dalam majlis yang sama, aku dengan kau tak ada beza dan sebagainya, akhirnya setan buat onar lah kan. Asyubuhat khattafah. Inna al-qulub. Qulub, hati jantung kita ni lemah. Wasyubuhat khattafah. Adapun syubuhat mematuk-matuk. Itu syubuhat. Dia mematuk-matuk. So, bila dia mematuk-matuk, bagi patuk sekali, dia akan melekat. Dia akan kena dan akan ada history lah antara mereka berdua tu. Bila perbuatan meniru atau menyerupai mereka dalam urusan keduniaan dapat menyebabkan kecintaan dan rasa loyal, apalagi perbuatan meniru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan keduniaan pun kita boleh meniru, sama, maka kalau sekiranya yang ditiru itu dalam urusan agama, lagi teruklah. Maka sebab itu pada asasnya Nabi SAW tak nak sama pada zahir. Zahir tak mau sama. Mesti simpan janggut, mesti potong. Tak mau sama dengan Yahudi. Tak mau sama. Pakaian tak mau sama. Tajuk yang lepas, bahasa Arab. Bahasa Arab. Para salaf bila pergi buka negara, buka Mesir, buka Iran, mereka cakap dengan bahasa Parsi, mereka cakap dengan bahasa Barbar. Para salaf menukar kepada bahasa Arab. Dan sehingga mereka terbiasa dengan bahasa Arab. Kerana bahasa Arab lebih dekat dengan Islam. Kenapa? Sebab Al-Quran bahasa Arab. Sunnah Nabi bahasa Arab. Maka dia secara tak langsung jadi bahasa agama kita. Secara tak langsung. Walaupun tak ada hadis lah kata. Yang tu, apa? Bahasa ahli syurga ke apa ke kan? Tak adalah hadis. Tapi oleh kerana Arab, bahasa Arab digunakan oleh Allah dan Nabi kita orang Arab dan para sahabat bercakap dengan bahasa Arab, para ulama bercakap dengan bahasa Arab, maka dia jadi suatu lambang kepada Islam. Maka itu para salaf. Allah sebut dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Kristian awliya, wali. Apa maksud wali? Pendamping. Apa maksud wali? Teman rapat. Apa maksud wali? Penjaga. Apa maksud wali? Orang yang senantiasa loyal kepadanya. Itu wali. Jangan jadikan Yahudi dan Kristian itu wali. Maksudnya jangan jadi kawan rapat dengan Yahudi. Nanti jadi Yahudi lah kita. Jangan jadi macam Kristian. Nanti jadi macam Kristian. Ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka, antara mereka masing-masing awliya. Masing-masing tolong bantu antara satu sama lain. Mereka masing-masing teman rapat antara satu sama lain. Wa man yatawallahu minkum. Siapa yang ambil Yahudi Kristian di kalangan kamu sebagai wali, fa innahu minhum. Sesungguhnya dia di kalangan mereka. Itu dia di kalangan Yahudi dan Kristian. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah tak nak bagi hidayah ke orang zalim. Kenapa zalim? Sebab ikut Yahudi Kristian tak mau ikut Quran Sunnah. Sebab nak meniru Yahudi Kristian tak mau ikut Quran Sunnah, tak mau ikut Nabi kita, maka Allah tak nak bagi hidayah. Sebab zalim. Zalim kat diri. Sebab nak meniru cara orang kafir. Dan ayat-ayat yang juga telah kita sebut pada kuliah-kuliah yang lalu. Oleh kerana meniru atau menyerupai perbuatan zahir merupakan lambang kecintaan, maka perbuatan tersebut diharamkan. Oleh kerana meniru dan menyerupai perbuatan zahir merupakan lambang kecintaan. Kita dok baca ayat kan? Siapa yang kata dia cinta Allah dan Rasul, fattabi'uni, ikutlah aku. Kerana dengan ikut Nabi itu lambang cinta kepada Nabi. Dengan ikut Nabi itu lambang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka begitulah orang yang cinta kepada seseorang, dia akan cuba sedaya upaya sama macam kawan tu.
Maka kalau dia suka kepada tokoh A, cara pakaian tokoh A dia tiru, cara cakap tokoh A dia tiru, cara ceramah tokoh A pun dia ikut, semua dia tiru ni. Semua tiru, punya seronok dengan tokoh A tu. Sebab apa? Sebab suka. Dan bila suka nak tiru, maka orang-orang yang meniru orang kafir ni agak-agak apa maksud dia? Orang-orang yang meniru cara rambut yang fasik tu, orang-orang tiru cara hidup orang-orang fasik, pakai subang sini, pakai subang sini, tindik kat sini, tindik kat nipple, tindik kat sini, tindik macam-macam dan semua. Apa maksudnya? Maksudnya cinta, maksudnya suka kepada benda tu. Maka sebab itu Nabi SAW tak bagi kita menyerupai, walau sekecil benda pun tak boleh menyerupai Yahudi dan Kristian. Maka sehingga solat pakai kasut, disuruh kita pakai kasut kerana nak menyelisihi ahlul bid'ah. Nak menyelisihi ahlul bid'ah. Dan juga bab-bab yang telah kita sebutkan pada kuliah-kuliah yang lalu, ada tajuk-tajuk yang lepas. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Apa dia? Suka Liverpool. Apa hukumnya? Oh, cik. Entahlah. Wallahu a'lam. Kalau dia suka as a bola, saya rasa tak adalah apa. Tapi masalahnya, maksud meniru mereka dan mencintai mereka dengan menyebabkan kita meniru cara mereka berbeza dengan cinta kat perempuan orang mereka. Bezalah. Apa beza? Dah tentu beza. Satu dari sudut hukum benar, boleh. Satu dari sudut hukum dibolehkan kita makan makanan mereka dan kita berkahwin dengan perempuan-perempuan mereka. Itu dibenarkan oleh agama kita. Bukan bermaksud meniru dia. Kita kahwin dengan dia supaya dia ikut kita. Bukan kita kahwin dengan perempuan ahli kitab, perempuan Yahudi, kita jadi perempuan tu. Tak kan? So, kahwin dengan dia, menarik dia masuk Islam dan bagi dakwah kepada dia dan masukkan dia ke dalam agama Islam lah. Betulkan akidahnya dan sebagainya. Bukan maksudnya bila kita seronok dan nak kahwin dengan perempuan ahli kitab tu menyebabkan kita habis ikut keluarga dia. Itu tak payah kahwin lah. Haram. So, ada beza dengan yang maksud kita meniru cinta tu sebab maksudnya suka. Maksudnya bila kita meniru cara orang kafir, dia akan mendatangkan kita suka dengan cara kafir tu. Itu maksud dia. Kalau dah dinamakan halal. Halal. Apa maksudnya? Tak ada beza lah. Halal. Sama. So, kalau makanan, dah tentu orang Islam, makanan Islam lah. Tiba-tiba ada makanan yang Yahudi yang bagi, ataupun Yahudi sembelih. Maka kita boleh makan makanan yang dia sembelih. Halal. Sama. Halal, ni halal, ini halal. Maksudnya apa? Ni makan tak berdosa, ni pun makan tak berdosa juga. Sama. Dan itu tidak masuk dalam tasyabuh. Itu kita nak makan. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha